Baik, lebih 200 projek persekutuan yang bernilai sehingga 50 juta ringgit kini dalam pelbagai peringkat pelaksanaan di Sarawak berlangsung bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Sebanyak 227 projek persekutuan bernilai 50 juta ringgit dan ke bawah sedang dilaksana di Sarawak setakat ini. Pengarah Jabatan Kejaraya JKR Sarawak, Cassidy Morris memberitahu, projek terbabit melibatkan nilai keseluruhan 1.3 bilion ringgit. Beliau bagaimanapun tidak memperincikan bilangan projek yang telah siap mahupun yang sedang dalam pembinaan atau di peringkat penyelesaian tapak. Projek yang dilaksanakan katanya melibatkan pelbagai agensi. Pelbagai jenis projek juga. Ada naik taraf, ada projek baru, ada projek yang tak pernah kita fikirkan. Contohnya projek untuk membina kolam udang. Jadi sebagai agensi pelaksana ataupun agensi teknikal yang telah dilantik oleh Kerajaan Persekutuan, kita memang membuat apa jua projek yang telah diamanahkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kuching. Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Keuangan pada 2023 telah menyerahkan kuasa meluluskan projek pembangunan bernilai sehingga 50 juta ringgit kepada pentadbiran Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan keputusan segera dapat dibuat dan projek dapat dilaksanakan secepatnya. Projek pembinaan bangunan baharu Persatuan Kedayan Limbang PKL dijangka bermula suku keempat tahun ini. Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek tersebut bernilai 25 juta ringgit yang diluluskan kerajaan negeri. Beliau yang juga Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah berkata tapak bangunan itu terletak di lokasi strategik berdekatan rancangan projek Lebuh Raya Pesisir Utara. Ia melibatkan keluasan 1.6 hektar. Target untuk memulakan projek ini adalah dalam suku keempat tahunan. Maksudnya seawal-awal bulan 9. Akan saya lewat-lewat yang bulan 12 lah. Tapi kemungkinan besar bulan 9 mengambil masa untuk membina dalam tempoh 18 bulan. Kalau 18 bulan maknanya pada tahun bulan 3 tahun 2027. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Ramah Tamak Aidilfitri Anjuran Persatuan Kedayan Limbang. Saras Spice Sendirian Berhad, sebuah syarikat tempatan yang terlibat dalam pengeluaran produk hiliran, mengukuhkan komitmennya untuk memajukan industri lada negara. Ahli Parlimen Sri Aman yang juga pengerusi Saras Spice, Datuk Seri Doris Sofia Brody berkata, usaha itu dilakukan menerusi kerjasama strategik dengan Lembaga Lada Malaysia MPB dan rakan pembeli dari Jepun. Jelas beliau, kedua-dua pihak akan memantau perkembangan dan pembangunan pekebun kecil lada di Sarawak. Pekebun akan diberi bimbingan agar dapat mengurus tanaman lada mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pembeli antarabangsa. Ia bertujuan memastikan amalan pertanian mampan dapat dilaksana secara konsisten di peringkat ladang. Pihaknya bersama rakan dagangan Jepun turut memberi jaminan bagi memastikan permintaan berterusan bagi hasil lada yang diusahakan petani tempatan. Ini sekaligus memperkukuh rantaian bekalan dari ladang ke pasaran global. Inisiatif itu selari dengan perkembangan industri lada global yang kini menekankan aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Justru perlunya transformasi dalam industri lada tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran antarabangsa dan mengelak daripada tersisih dalam persaingan global. Datuk Seri Doris berucap pada pelancaran produk baharu syarikat itu di Kuching. Penganjuran Suria Agrofest Mei ini dijangka akan menarik kehadiran 4,000 pengunjung dengan nilai pendapatan yang disasarkan sebanyak RM100,000. Program yang julung kali diadakan di bahagian Serian akan berlangsung di Dataran Mutiara Terbeduk dari 23 hingga 25 Mei. Bercakap pada sidang media di Serian, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah MFICOT Datuk Martin Bin berkata, pelbagai aktiviti telah disusun atur termasuk pameran oleh 50 ruai agensi, usahawan dan syarikat swasta. Turut diadakan jualan usahawan tani, kursus komuniti tanaman, demonstrasi makanan serta konsert. Program Acul Lepa Berami Gawai RTM dan Anugerah Carta Lagu Bidayuh edisi ke-10 juga akan berlangsung bersama
sempena Serian Agrofest. Menteri MVICOT Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dijangka menyempurnakan majlis perasmian. Serian Agrofest merupakan antara 5 program seumpamanya diadakan sebelum kemuncaknya iaitu Sarawak Agrofest. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya menggagalkan cubaan menyeludup dadah jenis metamfetamin seberat 4.08 kg ke Sarawak. Dadah tersebut dianggar bernilai RM130,560. Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya dalam kenyataan media berkata kejayaan hasil pemeriksaan menggunakan anjing pengesan dadah oleh unit narkotik JKDM Miri di sebuah premis perkhidmatan Kurier Eastwood Valley Industrial Park, Jalan Miri Bypass pada 24 Mac lalu. Rampasan pertama melibatkan 1 kotak kiriman mengandungi 2 bungkusan teh mengandungi dadah jenis metamfetamin seberat 2.04 kg bernilai RM65,280. Rampasan kedua di premis yang sama juga melibatkan 1 kotak kiriman yang turut mengandungi 2 bungkusan teh mengandungi dadah jenis metamfetamin dengan berat dan nilai yang sama. Kedua-dua kotak kiriman itu dialamatkan ke sebuah rumah usang tidak berpenghuni. Norizan berkata modus operandi sindiket penyeludupan terbabit adalah menghantar dadah melalui perkhidmatan kurier udara dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak ke alamat yang tidak berpenghuni bagi mengaburi pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik, sementara itu, 40 individu disahkan positif dadah jenis metamfetamin selepas menjalani ujian saringan air kencing dalam satu operasi khas yang dijalankan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak di daerah kecil Sungai Asak Belaga 24 April lepas. AADK dalam kenyataan media berkata dari jumlah tersebut 34 orang adalah lelaki dan 6 wanita. Mereka berumur di antara 19 hingga 60 tahun. Operasi yang dikenali sebagai Ops Perdana Op Bersepadu melibatkan 3 AADK daerah iaitu Sibu, Serike dan Bintulu. 27 pegawai dan anggota terlibat dalam operasi berkenaan dan diketuai Penolong Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Negeri Sarawak, Muhammad Izzuan Abdul Rahman. Tiada rampasan fizikal dadah dilaporkan sepanjang operasi. Kesemua individu yang positif dadah telah didakwa di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 yang memperuntukkan tindakan penahanan, rawatan serta pemulihan bagi individu yang dikenal pasti sebagai penagih. Terperangkap dalam kenderaan pacuan 4 roda yang terbabas dan terbalik ke dalam parit di Lebuhraya Pen Borneo, Jalan Sibu, Bintulu semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan mangsa yang maut seorang lelaki dikenal pasti sebagai Roland Itah 37 tahun dan seorang wanita Bayan Tuba 60 tahun. Kedua-dua mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa, lelaki berusia 35 tahun, berjaya mengeluarkan diri dari kenderaan tersebut sebelum ketibaan pasukan bomba. Terdahulu pihak bomba menerima panggilan berhubung kemalangan itu pukul 6.39 petang. Anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tatau kemudiannya diarah ke lokasi kemalangan. Mereka turut dibantu BBP Selangau. Baik saudara, sekian perkongsian dari Bumi Kenyalang, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Ibu langsung dari Sarawak.